Okay. Saya suruh tengok 3 tadi kan, Piaget apa tadi, Ebbinghaus, Erikson kan. Okay, ini sedikit ulang kaji saja ya. Boleh nampak tak Azrin? Boleh nampak Doktor? Okay. Yang lain tu dah cari juga kan, Ebbinghaus. Okay, teori perkembangan Robert Ebbinghaus ya pelajar. Dan seperti yang saya jelaskan semalam ya pelajar. Okay, saya jelaskan bahawa individu, okay, fokus kita remaja kan. Kalau dia sebut individu, you bolehlah jawab bagi pihak remaja. For example, kalau dia tanya kanak-kanak, you jawablah bagi pihak kanak-kanak ya. Kalau dia tanya dewasa, tak mungkin lah. Mungkin ditanya tentang tugas perkembangan manusia macam tu kan. Jadi you boleh rujuk contohnya individu. Okay, jadi di sini saya dah berikan nota ni sebenarnya ya. Teori perkembangan Robert Ebbinghaus ya. Kalau kita lihat di sini, Ebbinghaus menjelaskan ya bahawa cuba baca ya di sini ya. Okey, pembentukan perkembangan seseorang lah, dia fokus kepada personalitinya di situ dipengaruhi oleh banyak faktor. Okey, antara faktor yang dikhususkan dekat sini ya adalah faktor biologi, faktor sosiologi dan juga faktor psikologi. Jadi dalam perkembangan individu ya, kita parents, siapa lagi? Persekitarannya seperti persekitaran keluarga seperti parents ya. Parents iaitu ibu bapa, adik-beradik. Okey, kalau dia duduk dengan neneknya ke ya, pakciknya ke, semuanya itu mempengaruhi dia punya perkembangan lah. Jadi kita lihat di situ perkembangannya ini, kalau ikut Ebbinghaus perkembangan itu dibahagikan kepada tahap-tahapnya seperti ini ya. Seperti inilah tahap-tahapnya seperti ini. Jadi anda orang dewasa, parents sebagai orang dewasa perlu membantulah peringkat-peringkat perkembangan ini. Dia kena lihatlah peringkat perkembangan itu dilakukan dengan baiklah oleh anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, peringkat-peringkat perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor biologi, iaitu faktor biologi ini adalah seperti kematangan ya, ataupun kematangan atau kita panggil kematangan fisiologi ataupun kita katakan faktor genetik. Okey, kalau disebut sosiologi dekat sini ia lebih kepada seperti interaksi individu itu tersebut dengan rakannya ke, interaksinya dengan masyarakatnya. Okey, nilai-nilai mana tadi? Sosiologi ya. Interaksinya dengan gurunya ke, rakan sebayanya ke, dengan masyarakatnya ke, itu kita panggil sosiologi. Bagaimana dia memperkembangkan dia punya pengaruh sosialnya dalam lingkungan umurnya itu. Okay, kalau kita sebut psikologi di sini, nilai-nilai yang dia pelajari lah semenjak dia kecil, kita boleh masukkan juga dengan bagaimana dia membentuk dia punya matlamat, bagaimana dia membentuk dia punya personality. Jadi Ebbinghaus melihat kepada 3 perkara utama itu. Okey, jadi di sini dia katakan dia perkenalkan konsep atau tugas-tugas perkembangan ya. Kita lihat di situ, yang lahir pada satu-satu masa dalam hidup seseorang individu. Okey. This is tugas perkembangannya dibahagikan kepada peringkat-peringkat lah. Okey. Jadi di sini bayi dan kanak-kanak cuba menjalinkan hubungan kasih sayang dengan ibu bapa dan adik-beradik. Jadi kalau kita kata hubungan kasih sayang dia cuba jalinkan, maybe kita kata dari segi sosialnya kan, betul tak? Sekejap ada nak ini sekejap. Dari segi sosialnya, okey. Dari segi sistem dia, fungsi motor, bolehlah kita katakan seperti faktor-faktor saya dah kata tadi ya. Sama ada faktor biologi, faktor sosiologi ataupun faktor psikologi. Jadi ini semuanya terangkumlah dalam tugas-tugas perkembangan tersebut lah ya. Jadi di sini kalau kita lihat bayi tersebut lahir hingga 2 tahun ya. 2 tahun tu kecil lagi lah. Jadi dia sudah mula belajar mengenali erti kasih sayang daripada ibu dia kan. Dia menyayangi ibunya, tapi dia bila anda cuba nak mengambil dia daripada ibunya, dia tak mahu. Jadi hubungan kasih sayang tu erat bersama dia dengan ibunya. Dengan pihak luar dia tak mahulah. Jadi kita lihat di sini dia sudah belajar makan, minum. Kalau makan pada peringkat 2 tahun ni mestilah makanannya tidaklah
seperti anda makanan yang pedas, betul tak? Makanan yang pejal kan. Mereka hanya makan seperti yang lembut lah. Seperti bubur, nasi yang lembek kan. Makanan kalau you buat kuih pun kuih yang lembut macam tu ya. Jadi sebab saya tengok di sini sehingga 2 tahun. Okey, bercakap pun tidaklah sehebat anda bercakap, tetapi mereka sudah mula menyebut bunyi-bunyi penting ya. Okey, bunyi-bunyi penting yang anda boleh faham sedikit-sedikit saja, tapi lama-lama anda akan memahami sebenarnya apa yang dia sebutkanlah. Okey, ini dikatakan okey, peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini, saya dah jelaskan ini ya. Pada peringkat ini apa yang berlaku, nampak tak? Okey, bagaimana dia berinteraksi. Okey, dan juga boleh baca baliklah nota ya. Jadi, awak lihat ya. Jadi, bila anda tengok ini semua, tugas-tugas perkembangan ini ya, anda perlu tahulah. Okey, bagaimana kita nak membantu dia kan? Membantu dia meningkatkan perkembangan tersebut. Kalau di sini, kalau kita lihat di sini, apa tak di sini? Okey, pada peringkat kanak-kanak 2 hingga tahun kan? Okey, dia suka bercakap, bermain, okey, membentuk personality dia. Jadi you kena bantulah. Okey, dia cuba nak bercakap bahawa dia nak pergi ke toilet, tapi you kena membantu dia bagaimana untuk menyucikan dirinya sendiri. You kena bantu dia. Kena bantu, tunjukkan cara yang betul, okey? Tunjukkan cara yang betul bagaimana dia nak duduk atas kerusi, bagaimana dia nak menyuapkan makanannya sendiri ya. Kalau dia menggunakan tangan kiri, maybe you kata okay, now you gunakan tangan kanan. Jadi you sendiri membantunya di situ ya. Jadi dikatakan di sini ya, peranan siapa tadi? Peranan persekitaran itulah perlu bantu. Okey, kalau dah mereka sudah sampai ke peringkat di sini kan, peringkat 4 hingga tahun di sini, dia sudah mula terdedah dengan persekitaran seperti masuk ke taska ataupun ke tadika di sini. Okey, di sini dia sudah berjumpa dengan rakan-rakan sebayanya. Jadi ya, kalau kita tengok mengapa dia anggap perkataan itu tugas ya, dia menggunakan perkataan tugas. Okey, tugas maksudnya, tugas perkembangan tu maksudnya pada setiap perkembangan tu dia ada. Dia punya dia punya keupayaannya sendiri pada peringkat-peringkat yang dibahagikan oleh having hers itu sendirilah. Maksudnya kalau pada peringkat ini dia mula menyedari wujud perbezaan jantina, tapi pada peringkat ini dia tak sedari lagi. Okay? Kenapa dia mula sedar pada peringkat ini? Ini secara fitrahnya dia sudah mengenalinya lah. Jadi okey, belajar membuang air kecil air besar dengan kawalan yang baik dengan bantuan parents dia ataupun jaga dia. Tetapi pada peringkat kanak-kanak, pada peringkat bayi, ibu bapalah yang menguruskannya ataupun pengasuhnya. Jadi di sini kita lihat pada peringkat itu dia sudah semakin matang. Dah semakin matang dari segi biologinya di situ, dari segi psikologinya, dari segi sosiologinya di situ ya. Okey, itu tentang having hers. Jadi kalau keluar soalan, you tak perlulah you nak keluarkan satu-satu peringkat ni. Saya tak tanya peringkat. Okey, soalan tak tanya peringkat. Jadi bagaimana you applykan jawapan itu kepada soalan tersebut. Saya dah kata aplikasikan. Seperti juga kalau keluar soalan Maslow kan, keperluan kehidupan manusia. Janganlah you keluarkan semua peringkat tu satu persatu. You applykan bahagian mana, stage yang mana kalau Maslow ya. Okay, now we go to Erikson. Okay, kita lihat di sini ya, apa dia kata kat sini. Okay. Baca kat sini. Ini peranan guru lah, dia kata dekat sini ini peranan guru lah ya. Dia banyak pihak lah yang mainkan peranan ya, seperti guru, ibu bapa, persekitaran ya, rakan sebaya. Okay, then we go to the second one. Okay, siapa boleh jelaskan tentang Erikson? Saya minta cari tadi, saya buka balik dekat sini, saya stop presenting. Siapa boleh, apa yang saya cakap tu tolonglah catat ya. Okay, cuba lihat. Dah masuk semua ke? 74, mana yang tak masuk lagi ni? Rakan dah masuk ke, Diana? Apa nak jadi 3 orang ni? Tak masuk lagi, Doktor.
Kenapa dengan mereka? Saya tak faham lah. Tak tahu doktor, saya sudah tag dia orang tapi dia orang sin je. Cakap dengan dia nak buy exam tak? Tanya dia. Awak nak buy exam ke? Masalah internet takkan hari-hari masalah internet, betul tak? Masuk keluar, saya terima lagi ya. Ni tak masuk langsung ni. Kalau dia masuk, line dia putus, saya faham. Betul tak? Ni tak join langsung dan tak tag saya langsung. Jadi pelajar-pelajar ni take note saya akan maklum kepada mereka lah. Saya tak perlulah nak terang pada semua orang dekat sini. Okay, now we go to Erickson. Silakan. Dia akan buang masa kita saja. Okay, Erickson silakan. Siapa sajalah yang boleh jelaskan tentang Erickson. Sebentar saya cari saya punya slide. Okay, silakan siapa saja. Punita, Ken? Can doktor. Okay, silakan Punita. Teori Erickson dia adalah teori yang fokus kepada perkembangan manusia berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. So dia ada contoh pada pendapat Erickson, semasa seorang bayi dilahirkan, dia memang dah ada kebolehan-kebolehan asas dia dan tabiat-tabiat dia yang memang dah jelas dah ada. So dia akan alami perubahan along dia punya usia meningkat. So dia ada 8 peringkat and setiap peringkat tu dia akan ada tingkah laku positif dan juga negatif daripada psychological emosi individu tersebut. So 8 peringkat dia, peringkat pertama adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan yang akan ada kepada bayi yang lahir dari usia yang sejak lahir sehingga usia 1 tahun. Lepas tu autonomi versus kekeliruan yang tu kepada kanak-kanak dari usia 1 hingga 2 tahun. Ketiga pula inisiatif dengan rasa bersalah. Yang ni pula untuk yang berusia 2 hingga 6 tahun. And keempat ketekunan lawan rendah diri. So yang ini untuk yang berusia dari 6 hingga 12 tahun iaitu pelajar yang belajar di sekolah rendah. So peringkat kelima pula identiti dan kekeliruan. So di sini remaja akan alami kekeliruan mengenai identiti diri dia dan peranan yang dia mainkan dalam sosial. So dia akan cuba untuk fokus perubahan yang berlaku dalam keremajaan ini and dia akan juga face pelbagai krisis pada usia 12 hingga 18. Lepas tu adalah kerapatan dengan pengasingan. Yang ni dari usia 19 hingga 40 tahun di mana mereka akan mula mengamalkan hubungan interpersonal yang rapat dengan individu ataupun masyarakat sekeliling. Seterusnya, generativity versus pemusatan ke diri. Okey, yang ni pula yang berusia 40 hingga 65 tahun di mana mereka akan lebih fokus kepada dunia pekerjaan dan keluarga sendiri. So, diorang akan fokus kepada gaya hidup dan juga diorang akan memastikan pencapaian-pencapaian yang mereka nak capai pada usia ini. Jadi seterusnya mereka akan jadi lebih produktif dan fokus kepada penjagaan keluarga, penjagaan anak, menerima cabaran dan juga fokus kepada matlamat-matlamat baru dalam kehidupan dan juga dunia pekerjaan. Dan peringkat terakhir adalah kesepaduan lawan putus asa. Di sini mereka akan ada kewujudan sifat spiritual di mana diorang akan berasa, diorang akan sedar bahawa ketenteraman kehidupan ini, mereka akan sedar kepuasan and yang ni usia dia 65 sehingga mereka meninggal dunia. Itu saja doktor. Okay. Okay, thank you Punita. Dia sudah mula buat ulang kaji ya. Jadi kalau anda lihat teori Erickson psychosocial Erickson nama dia Erik Erickson di sini diberikan kepada berapa tadi 8 kepada 8 peringkat lah.
berasal daripada Jerman kalau tak silap saya, daripada Jerman. Betul tak? Kunita daripada Jerman di sini. Okey. Erik Erikson ni dilahirkan pada 1902 di Frankfurt, Jerman. Okay, kalau kita lihat di sini, Erikson di sini dia membahagikan dia punya tahap-tahap, bukan dia lah, dia membahagikan tahap-tahap perkembangan manusia itu kepada 8 peringkat yang dikatakan bahawa bayi itu dilahirkan dengan beberapa kebolehan asas lah dan tabiat-tabiat mereka. Jadi di sini dalam masa menuju dewasa, ke arah dewasa lah. Jadi di sini dia bagikan pada peringkat-peringkat dah dibacakan oleh siapa tadi? Kunita. Saya tunjukkan saya punya slide dulu sekejap ya. 2 minit lah. Mana saya? Sekejap ya. Sekejap belajar. Okay, tunjuk slide. Okay, you can see the slide. Boleh nampak slide? Boleh. Di sini kita lihat satu perkembangan sosial ya. Dalam kehidupan manusia ya, bagaimana perkembangan sosial ini terbentuk. Jadi bagaimana terbentuknya di situ dia kata bermula sejak bayi lagi lah. Jadi bayi ini dikatakan meniru, segala tingkah laku yang diperhatikan oleh ibu bapa, keluarga dan juga masyarakat. Begitu juga dengan rakan sebayanya lah bila dia sudah mula masuk ke tadika ke taska ke ataupun ke sekolah Jadi di sini dibagikan kepada peringkat di sini. Sekejap saya ikut sini kita ambil yang Erikson di sini. Okey, di sana. Nampak tak di sini? Okey, jadi dikata di sini faktor-faktor ini sangat penting ya, sangat penting kerana apabila dia telah menghadapi peringkat perkembangan yang sepatutnya dia akan terus bergerak kepada peringkat perkembangan yang lebih tinggilah dekat situ maksudnya. Jadi di sini pastikanlah pada peringkat awal tu dia telah mencapai yang terbaik lah. Janganlah dekat sini dia tak mencapai yang terbaik, lepas tu dia dah zoom dekat sini. Di sini pun lagi confused, pergi pula dekat sini. Jadi satu-satulah dia kata tengok satu-satu. Pada masa ini dia percaya pada orang yang menjaga dia. Kalau dia asyik tak percaya dengan orang yang menjaga dia, akhirnya akan membentuk dia punya personality tersebut ya. Itu yang dikatakan, kita lihat baca kat sini ya. Okay. Ini yang dikatakan berasaskan kepada pengalaman. Pengalaman kehidupannya sendiri, sama ada pengalamannya itu dilihat daripada aspek family ke, aspek dia dengan rakan-rakannya di sekolah ke, aspek dia dengan persekitaran yang lain ke. Itu yang dikatakan sangat mempengaruhi dia punya tingkah laku pada satu hari nanti ya. Jadi di sini sama ada faktor emosi ke, faktor sosial ke, faktor kebolehan dirinya sendiri ke akan dipengaruhi disebabkan oleh perkembangan-perkembangan yang terjejas tadi ataupun yang dilalui dengan baik. Sebab tu dia kata ya, kenapa jadi macam ni ya? Mungkin pada peringkat awal berlakunya perkembangan yang terkesan dekat situ, perkembangan yang negatif berlaku dekat situ. Jadi sebab itulah faktor pendiri, emosi dan juga faktor sosial ini akan sedikit terjejas lah berasaskan pada perkembangan yang tidak dilalui dengan baik tadi. Okey. Okey, you boleh baca ayat ni. Baca di sini ya. Perkembangan psikologi yang sihat mampu mengatasi kesulitan mengikut masa dan peringkat perkembangan tertentu. Okey. Dan dia sebutlah dekat sini, peringkat-peringkat ni saya dah bagikan nota ni, you boleh baca. Okey, nampak tak di sini 0 hingga 18 bulan. Kalau 18 bulan berarti berapa tahun? 2 tahun lah kan? Betul. 0 hingga 18 bulan berarti 1 tahun berapa? Tahun setengah lah. Betul? Belajar. Betul doktor. Betul doktor. Betul. Ada adik umur 1 tahun setengah tu, you cuba lihat
Daripada lahir sampailah 1.5 tahun. 1.5 tahun ni dia dah mula berjalan bukan berjalan perlahan, dah mula laju sedikit lah jalan dia. Kalau 1.5 tahun ni, kalau you ada adik kan, tapi you mesti kena pegang dia lah apabila dia nak naik tangga kan, you kena pegang dia, takut dia terjatuh sebab kakinya belum begitu stable. Okey, jadi di sini dia, nampak tak sini, dia jalinkan kasih sayang dengan orang yang dia percaya, maksudnya orang yang tidak menakutkan dia. Dia jalin kasih sayang dengan orang yang menyayangi dia lah. Kalau orang itu selalu memarahi dia, menengking dia, dia rasa apa? Dia tak percaya pada awak ni. Tak percaya pada awak, dia pergi pada ibu dia. Tapi kalau ibunya juga bersifat seperti itu, dia pergi pada bapa dia. Bapanya juga bersifat seperti itu, berarti dia dalam lingkungan sentiasa tidak percaya. Okey? Sentiasa tidak percaya. So apa pula akan jadi bila dia sentiasa tidak percaya? Dia rasa kat sini, nampak tak? Berasa tidak selamat lah. Dia berasa tidak selamat dan dia merasa tidak mendapat kasih sayang yang sepenuh hati. Jadi dia akan sering menangis, merengek ataupun dia akan sering merajuk. Okey, apabila anda menunjukkan sikap seperti itu. Tapi cuba you lihat jika sebaliknya berlaku. Jika sebaliknya berlaku, dia akan rasa apa? Oh okey, dia dapat kasih sayang, dia akan menunjukkan rasa kegembiraan dia dekat situ lah. Dia nak makan, dia rasa gembira, dia seronok, dia melompat, dia dengar lagu, dia sukalah, happy, dia tersenyum dekat situ. Jadi di sini akan membentuk jiwanya yang lebih tenteram. Okey? Tetapi kalau dia sentiasa dalam ketakutan dekat sini ya, okey. You tengok dia dah 1 tahun lebih, you pergi hantar dia dekat nursery. Dekat nursery dia sepanjang waktu daripada pukul 8, katalah you balik kerja pukul 6, 1 sampai 8 dia dalam ketakutan dekat situ. Atau dalam penjaga yang dia tidak suka kan, dalam ketakutan. Bila dia sentiasa dalam ketakutan, di sini akan membentuklah personalitinya. Maybe dia akan rasa apa, dia rasa tak selamat di situ. Jadi pada peringkat ini, kalau you sebagai parents satu hari nanti kan, make sure pada peringkat ini you kena jaga dengan baik. Okay, dia dipercayai, dia dengan kamu, berikan dia apa sepenuhnya kasih sayang kan. Dia akan lihat dia apabila dia membesar dekat sini kan, dia sudah mula ada keyakinan diri. Tapi kalau dekat sini pun dia tak berapa semuanya, dekat sini nanti dia akan maybe lebih agresif, semualah sikap-sikap yang you tengok agak berlawanan lah jika dia mendapat sepenuhnya kasih sayang dekat sini. Okey, dekat sini dia tak minta pun nak berlari kan, dia hanya masih boleh berjalan. Dia peganglah, berjalan, jangan bagi dia jatuh kan. Jatuh tu bangunlah, biasalah pula budak jatuh kan. Bangunlah. Okey, and then dekat sini, nampak tak dekat sini? Berdikari. Okey, berdikari. Dia cubalah nak buat sesuatu dengan usaha dia, tapi kita still menunjukkanlah cara yang betul. Kalau kasut tu terbalik, dia pakai, you tunjukkan cara yang betul. Cara dia pergi ke toilet, you kena ajar dia lah how to use the toilet bowl, how to cuci dan sebagainya. Mungkin pada peringkat ini belum begitu bersih lah kalau dia mencuci diri sendiri. So you harus bantu lagi lah. Okey, pada peringkat ni pula nampak tak dah mula membesar. Okey, dia sudah mula bertanya why kan. Then kalau you nak bentuk dia punya perkembangan kognitif di sini, you janganlah selalu kata tidak, no. Okey, you kena jawab lah apa yang dia tanya supaya soalannya itu dia dapat satu solution. Oh okey, this is the answer. Sekejap ada pelajar nak masuk. Apa masuk lambat sangat ni? Azrin? Ya, Doktor. You dah mention pada rakan-rakan 3 orang tadi suruh hantar tugasan individu? Ya, saya dah message dia orang. Apa dia dah message, apa jawapan dia? Untuk Ophelia dia kata okey, dan untuk Nur Faizan dia kata tugasan dia belum siap lagi sebab dia ingat due lama lagi. Aduh, lepas tu you nak bila dengan dia sampai tahun depan? Lagi? Seorang lagi? Nurul Syahirah tak reply. Mana rakan-rakan yang dalam satu kumpulan yang mengenali tu remind mereka, kalau tidak suruh mereka mengulang lah tahun depan senang semester depan kita akan masuk balik bulan berapa Azri? Bulan 9 .
bulan 9 ke bulan 10 macam tu, silalah mengulang cakap mereka. Sebab kalau dah fail satu tugasan kedua pun fail, tugasan ketiga pun tak bagus, berarti saya dah tak boleh nak bantulah. Tugasan khas tak jawab, tu bagus sangatlah, senang je kerja kan. Tugasan khas tak jawab, habis semua. Okay, ingat pelajar, once you tak jawab tugasan khas, you habis. Tak ada excuse lagi kecuali ada sebab-sebab yang kita akan tengok macam sakit ke emergency case ke, itu lain. Banjir kat kawasan anda yang tak boleh hantar dalam masa yang ditetapkan, itu lain belajar. Tapi mesti ada surat lah dan bukti. Okey, kita lihat kat sini kekeliruan di sini sudah mula mencapai umur remaja dia sudah mula membentuk personality dia lah. Jadi kalau anda lihat pada peringkat ini, anda juga pernah melalui pada peringkat ini kan, pada peringkat remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir mereka confuse dengan identiti diri mereka sendiri. Dan di sini selalunya mereka keliru tentang kawan. Kalau kawannya bersikap yang tidak baik, dia akan terikutlah. Jadi kita selalu buat silap dekat sini lah Silap dekat sini, kita tak kenali identiti diri rakan mereka, rakan anak-anak tu, dan ini menyebabkan mereka jadi semakin terpengaruh lah dengan cara rakan dia lah. Jadi pada peringkat ini, saya pun perasan juga kita perlu pastikan mereka mempunyai rakan sebaya yang bagus lah. Rakan sebaya nak belajar, rakan sebaya nak ubah perangai Kalau bekal dengan rakan sebaya macam tu, nak pergi ke tahap-tahap yang ini nak berubah tu dah mula, dia akan berubah juga dia akan berubah tapi akan jadi lambat lah. Sepatutnya orang peringkat sini dia pergi peringkat sini, sepatutnya sini dia akan pergi peringkat sini, dia jadi lambat. Lambat lah nak tunggu dia berubah tu kat sini sebab sini dia dah buat dah buat silap. Dia pergi kat sini pun buat silap lagi, dia pergi kat sini. Lama-lama dia nak berubah tu jadi jadi kat sini orang dah berubah kan, dah sudah nak mula fikir tentang apa kat sini, tentang kawan, tentang kasih rumah tangga kan. Tapi dia baru di peringkat mana kat sini. Jadi dia jadi lambat. Okey, kenapa jadi lambat? Sebab di sini dikatakan pengaruh semua tadi. Pengaruh persaudaraan family, sekolah, keluarga, rakan sebaya semua. Semuanya mempengaruhi Jadi saya tak payahlah bacakan semua di sini. Dia boleh bacalah. Jadi kita nak perkembangan itu berjalan dengan baik Jadi saya Erikson mengatakan bahawa jangan ada gangguan lah dekat situ. Okey, jangan ada gangguan dekat situ. Okay, kita lihat fraud di sini fraud kat sini, mana fraud Saya ada satu fraud kat sini. Okey. Psikoanalitik Maksudnya pada zaman kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan pada peringkat berikutnya. Dia kata janganlah dia jadi konflik pula. Konflik yang akan menimbul kesan pada jangka masa panjang. Okey. Di sini peringkat oral, itu dia mula menggigit, menghisap semualah pada umur 8 bulan. Jadi janganlah bentuk dia ni lebih kepada perkembangan personality kat situ. Janganlah you nak menghalang dia. Kalau dia nak menggigit, menghisap whatever ke, you halang dia. Memang itulah, memang biologi ni memang macam tu Memang dia suka dalam menghisap, menggigit benda ni. Jadi you ganggu, you mengganggu dia punya keseronokan tu, akhirnya akan membentuk personality-nya. Dia jadi apa? Jadi geram, jadi marah, apabila dia semakin membesar. Di sini dia kata dia nak buang najis. Saya dah kata dahulu bila you hantar dekat SAM lah, bukan semua you hantar kat babysitter kata apa? Nanti jangan tunggu, boleh buang dekat Pampers, buang yang kecil dekat Pampers. Jadi dia rasa apa? Dia tidak diajar cara nak menggunakan tandas, cara nak buang air besar dengan baik, air kecil. Jadi babysitter kata okeylah, kencinglah dalam Pampers sampai dalam Pampers tu penuh. Jadi akan membentuk sifat-sifat apa kat sini? Sifat kebersihan. Tidak organize. Jadi ini dikatakan personality itu terbentuk, dan dikatakan di sini mungkin juga akan membentuk personality pemarah sebab dia rasa dia nak buang tetapi you tahan. Ibu tak mungkin lah, selalunya jika kita hantar pada pengasuh yang kita kurang kenal sebab itu berhati-hatilah you cari pengasuh supaya personality itu dapat dibentuk dengan baik. Kalau you yang jaga, lagilah bagus kan. Masalahnya sekarang parents ramai yang bekerja, tak boleh nak jaga sendiri, betul tak? Jadi you kena hantar pada pihak yang you betul-betul you pastikan semua ini dipelajari pada peringkat umur ini. Maksudnya tidaklah dia membentuk personality-nya
yang tidak dikendaki lah. Sebab tu saya kata tidak semua babysitter itu bagus dan tidak semua babysitter itu tidak bagus. You sebagai parents, you sendiri kena carilah yang terbaik. Okey, jadi di sini cuba kita lihat di sini. Dia sudah mula mengenali jantida dia. Okey, cuba lihat di sini dia tertarik kepada bapanya dan lepas tu yang perempuan pula tertarik kepada ayahnya. Ini dari segi ini biasalah. Ini fitrah, memang macam inilah keadaan dia ya. Begitu juga lelaki akan tertarik kepada perempuan, perempuan juga akan tertarik kepada lelaki. Jadi di sini biarkanlah mereka mengenalilah erti pelakuan lelaki macam mana, pelakuan perempuan tu macam mana. Mereka sudah pandai melihatlah, oh this is girl, this is boy, dia sudah tahu ya. Okey, kita lihat di sini. Okey. Dia kata di sini dia dah mulalah ada aktiviti dia sendiri. Bila dia mula ada aktivitinya sendiri, dia sudah mula nak menunjukkan kesibukan dia, maybe dia dah mula ke sekolah. Okay, jadi sebagai parents, you kena tahulah, oh dia suka pergi sekolah. Then you pun gunakan masa you untuk dia pergi sekolah. Jangan dia suka pergi sekolah, you kata, no, tak boleh pergi hari ni, hujan. You kata, tak boleh pergi. Tapi you kena tahu, pada peringkat ini dia sudah mula sibuk dengan aktiviti persekolahan kerana dia sudah mula berjumpa dengan rakan sebayanya. Okay, begitu juga dengan seterusnya kat sini ya. Okey, 12 tahun ke atas dia sudah mula meminati rakan sebaya yang berlainan jantina. Awak pun tahulah masa awak darjah 12 tahun, you darjah 6 kan. You sudah mula minat pada seseorang lah. Okey, you sudah tengok, okey, you suka. Setakat you suka macam tu lah, tapi you rasa belum berfikir ke arah untuk berumah tangga dan sebagainya. You sekadar you suka saja macam tu. Okey, then we go to list 2. Okey, yang okey, saya ada Maslow tak sekejap Saya cuba tengok ada Maslow tak sekejap. Tunggu ya baca. Ada apa-apa nak tanya tentang tugasan khas hari ni? Saya rasa ada kelas yang dia dah tak buat lagi dah hari ni ya. Saya yang buat hari ni sebab saya rasa mana nak stop presenting. Stop presenting. Saya rasa saya buat habiskan lah untuk student saya sebab saya akan bantu anda untuk skor. Bantu macam ni lah yang apa yang saya boleh buat lah menerangkan pada anda. Dan anda pastikan anda menjawab soalan ya. Dengar saya dah bincang dengan komiti saya, kemungkinan besar jawapan anda antara, kemungkinan besar saya kata kalau ada perubahan nanti you baca saja pada arahan. Kalau tak tahu nanti boleh tanya saya lah. Kemungkinan besar jawapan you adalah 3 hingga 4 atau 3 hingga 5 muka surat. Okay, it depends. Kalau dekat situ arahannya 3 hingga 4, jawablah 3 hingga 4. Kalau dia kata 3 hingga 5, 3 hingga 5. Tetapi ingat ayat saya, tidak termasuk bibliografi. Bibliografi ada markah yang pelajar. Jangan tak masukkan bibliografi. Saya dah kata jangan awak masukkan semuanya daripada sumber internet. Masukkan sumber daripada buku, sumber daripada jurnal. Internet tu bagi 1 saya terimalah. Okay, saya tak ada hadkan bibliografi. Jangan bagi 2, sudahlah bibliografi. Okay, jadi jawapan 3 hingga 5 muka surat tu adalah jawapan solid daripada anda lah. Saya dah kata pendahuluan tu ada markah. Okey, pendahuluan ada markah, isi dah tentu ada markah, kesimpulan pun ada markah, bibliografi pun ada markah. Jadi semua tu janganlah awak tak masukkan. Bibliografi sepatutnya boleh dapat 1 markah, tiba-tiba kosong. Betul tak? Pendahuluan boleh dapat markah, tiba-tiba kosong. Kesimpulan boleh dapat markah, tiba-tiba kosong. Jadi pendahuluan kesimpulan tu janganlah terlalu ringkas sangat ya. Sesuailah apa yang you rumuskan dekat atas. Di bahagian isi tu you boleh masukkan apa tadi? Citation. Citation ni lah yang you akan tarik pergi ke bibliografi. Jangan pada citation nanti saya tengok awak tulis kat situ menurut Rosli. Tapi di belakang bibliografi tak ada pun nama Rosli tu. Mana Rosli-nya? Kan you letak je menurut Rosli, you letak menurut Zulkifli, menurut Josh. Tapi di bahagian bibliografi tak ada pun Josh-nya. Okay? Jadi you kena tarik apa yang you tulis macam you buat kajian lah. Citation tu tarikkan ke bibliografi. Ingat ya, kalau you ada masalah, seperti saya katalah, kita cuba elakkan lah masalah-masalah ini ya. Kalau ada masalah seperti sem lepas, ada yang dia kata banjir. Banjir dia kata tak boleh hantar. Tapi masalahnya tugasan tu diberi bukannya 2 hari. Okay, banjir pun dah mula surut. Takkan tak boleh hantar. Betul tak? Jadi cubalah mengatasinya dengan baik. Kalau hospitalize ke apa ke, tolong maklumkan kepada saya. Okay.
Jangan berdiam diri je macam tu, sampaikan semua call, saya call, monitor call, kawan baik call, tak jawab. Memang you dianggap gagal dan you perlu mengulang. Sebab tu saya kata bantulah diri anda sendiri ya, kalau sebab tugasan khas ni tak jawab memang kosong. Kosong tu untuk semua ya, bukan satu saja. Tugasan khas itu sangat penting. Sebab tu saya kata tadi, kalau tugasan khas per 20 markah, you hanya dapat 5 lah kata, 5 per 20. Dan forum pun tak jawab, tugasan individu 20 pun tak jawab, apa yang tinggal? Betul tak? Akhirnya you fail juga. Walaupun you jawab tugasan khas, tapi forum you tak jawab, tugasan individu you tak jawab. You akan fail jugalah. Saya akan bagi kosong per 20. Tugasan individu sebab tak jawab. Forum tak jawab, kosong per 20 lagi. Dah hilang berapa? Dah hilang berapa Azrin? 40 kan? Dan tugasan khas pun jawab 5 markah je saya bagi. Apa yang you tinggal Tugasan kumpulan pun tak skor. Apa yang you tinggal? Rasa you dapat fail juga Samalah caranya. Lepas tu saya kata tugasan tu penting. Kalau ikut hati saya biar je. Saya tak call pun, saya tak tanya pun, saya tak tambah pun waktu tapi saya masih ada lagi saya punya simpati terhadap anda. Saya nak you berjaya. Sebab tu saya kata jangan ingat pensyarah ni kejam sangat. Tidak. Saya pun tak tahu siapa yang perlu you minta terima kasih ke, saya tak tahulah. Sebab saya dah cuba bantu student saya nak ikutkan minggu ke-10 dah hantar. Sekarang minggu ke berapa Azrin? 14. 14. 14. Dah lebih daripada tolak ansur dah, 14. Okay, jadi kalau ikutkan penulisan kritis bukan kita belajar semalam, betul tak? Saya dah terangkan lama dah. Hantar sajalah. Jadi kepada rakan-rakan anda tu, nasihatkan dia, kontak saya secara peribadi, kenapa tak hantar ni? Apa sebab sangat tak hantar ni? Okey, rakan-rakan baik tu, kontaklah rakan anda secara peribadi. Dan ketidakhadiran tu, saya akan bincang dengan mereka untuk mereka bawa tugasan khas lah. Kalau dikata internet problem, sebab inilah masalah pembelajaran secara online kan. Ada internet problem lah, ada apa, saya tak boleh nak kesan sepenuhnya lah. Okey, tentang kesahihan tersebut. Tapi saya faham lah, memang adalah internet problem. Okay, now we go to Masrul sekejap boleh? Boleh doktor? Boleh doktor. Ya, boleh. Kita tengok Masrul. Hari ini last lah, saya tak bincang lagi dengan anda. Lepas ni pandai buat pulang kaji ya. Mana Masrul Okay. Okay, kalau you tengoklah masuk tu sesuai untuk you masukkan. Kalau masuk tu tak sesuai, jangan masukkan masuk ya. It depends on you. Sekejap ya baca. Mana dia? Sorry. Okay, this one. Boleh nampak Zin? Boleh doktor? Okay. This one Maslow ya. Maslow ni teori hierarki keperluan manusia. Okay, this one ya. Hierarki keperluan manusia, nampak tak ada kata di situ. Manusia sentiasa berusaha ke arah yang lebih baik lah ya. Jadi dia kata untuk memenuhi keperluan yang lebih tinggi, manusia perlu memenuhi keperluan yang lebih rendah dahulu. Jadi keperluan asal dia kata pokok tu perlu dipenuhi dia kata. Jadi pada peringkat bawah sekali ya, iaitu nampak tak kat sini fisiologi. Okey. Jadi keperluan asas itu mesti dipenuhi terlebih dahulu sebelum dia fikirkan nak selamat. Dia mesti ni dulu. Kalau perut dia lapar macam mana dia nak berlari kan? Nak selamatkan diri dia. Dia mesti makan dahulu. Seperti baby lah. You cakap sayang dengan dia, sayang tapi dia lapar. Kalau dia lapar, apa akan berlaku pada baby? Azrin? Dia lapar. Dia tak makan. Apa akan jadi pada dia? Sakit. Apa reaksi dia? Sakit. Yang kedua, dia nangis, betul? Betul. Dia nangis, dia sakit, dia tak happy. Sebab dia nak yang asas ni. So you kata you sayang dia, you cium dia, tak boleh. Dia lapar. Seperti awak lah. Kalau awak lapar macam mana ya Azrin ni? Rupa awak macam mana kan? Marah. Dia marah. Okay? Semua orang bila lapar dia marah kan. Sebab kita nak makan lagi dia orang ni nak cakap okay I suka you. Tak boleh. Kita kena makan dulu baru you kata okay I suka you. Okay? Makan dulu. Sini. Mesti dapat kat sini. Makan minum dahulu then baru fikirkan aspek-aspek lain. Itu
tu stage yang lain seterusnya, barulah fikirkan stage ini pula. Betul tak? Okey, baru kita fikirkan stage untuk selamat. Ini menurut Maslow Then barulah kita pergi stage seterusnya. Okey, barulah kita lihat perlunya kasih sayang dekat situ kan, sebab tadi kita dah kenyang, kita dah selamat kan, secure dah kat situ, baru kita fikir okey, baguslah kalau ada seseorang yang sukakan kita macam tu. Okey, tapi kalau kita rasa tak selamat, kita akan selamatkan diri kita dahulu, betul tak? Baru kita fikirkan kasih sayang. Sebab itu Maslow kata stage tu perlu diikut. Okey, perlu diikut. Dia kata penuhi stage yang bawah dahulu, barulah pergi pada stage yang lebih atas. Sebab itu you tengok kalau peringkat bayi peringkat bayi mana tadi? Okey, peringkat bayi dia tak fikir tentang penghargaan ni, dia dekat sini je. Dekat sini pun yang bagi dia makan adalah ibu dia, mak dia, father dia, kat sini. Lepas tu keselamatan pun di sini juga. Siapa yang jaga dia? Persekitaran ibu bapa tadi. Tapi kalau peringkat you, sini you boleh cari sendiri kan, sini pun you boleh cari sendiri. Di sini pun you boleh cari sendiri kan. Tapi pada peringkat bayi, di sini of course lah dia dapat daripada dia punya parents atau pengasuhnya dekat situ kan. Jadi ada perbezaan dari segi tahap umur dekat situ. Okey, dari segi penghargaan diri, bayi tak fikirlah ni semua dia tak fikir. Tapi pada peringkat kanak-kanak dia sudah mula berfikir. Dia mengatakan bahawa bila you kata you are good boy, okay, bagus, you are good boy. Kalau you lihat Morality Colbert kan, Morality Colbert dia ajar pada peringkat pra dahulu kan, okey, kena berjalan dengan baik, hormat orang tua bila berjalan, salam. Tu yang asas dia ajarnya terlebih dahulu. Betul tak? Lepas bila dia sudah sampai ke peringkat yang lebih matang, peringkat rakan sebaya, pengaruh morality tu dah dipengaruhi oleh siapa? Oleh rakan sebaya for example kan, oleh persekitarannya dekat situ. Jadi sudah mula menilai, okey, yang mana bagus, yang mana tak bagus. Okey, pada peringkat kalau kita lihat Morality Colbert boleh bacalah peringkat dia sudah mula memikirkan, okey, sudah boleh berfikir. Macam sekarang lah you boleh berfikir kan, perlukah peperangan perlukah penindasan ke atas kanak-kanak, ke atas orang tua, ke atas perempuan, ke atas semua manusia, perlu ke? You sudah boleh berfikir sendiri. Walaupun parents you tak ajar, you sudah boleh berfikir dengan sebaiknya. Okey, apa akan berlaku, you sudah boleh berfikir. Itu yang dikatakan pada peringkat post-conventional. Pemikiran you sudah semakin morality you, peringkat morality you sudah mula memikirkan tentang hak, tentang undang-undang. Okey, kita back to Maslow dekat sini. Okey, di sini kalau kita lihat pada peringkat kepelbagaian diri, saya juga nak penghargaan diri. You sebagai awal dewasa pun mahu, remaja pun mahu. Tapi apa yang diperlukan oleh remaja pada peringkat diri? Mungkin dia kata, okey, cikgu lantik saya sebagai monitor, saya sudah rasa cukup gembira. Okey, pada peringkat remaja, pada peringkat kanak-kanak, you kata you are good boy. Dia sudah rasa seronok. Pada peringkat saya, mungkin saya kata, kalau dia bagi saya satu pejawatan, naib pejawatan, mestilah saya rasa, okeylah, semakin tinggilah status pejawatan itu. Jadi di sini kita tengok penghargaan tu dekat mana. Kalau seorang nenek tua dia rasa macam mana kat sini? Okeylah, dia rasa cucunya menghargai dia. Okey. Kalau seorang ibu dia rasa apa? Okey, dia masak, anaknya mengatakan, sedapnya masakan you. Dia rasa okey, ada satu appreciation kat situ, satu kekuatan untuk dia. Okey. Ini dikatakan penghargaan diri kat situ. Kalau dia sebagai guru, siapa yang memberi penghargaan? Yang mungkin majikan atau mungkin anak murid you sendiri yang akan memberi satu penghargaan kepada you. Okay, kadang-kadang guru ni kalau kita lihat kalau zaman saya dahulu saya jadi cikgu kalau hari guru tu, tahu hari guru tak? Bila hari guru tak tahu? Sajah. 16 Mei. 16 Mei. Kalau saya cerita sikit boleh? Boleh doktor, boleh. 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 Saya jadi cikgu. Saya fresh daripada umur macam you lah. Saya fresh, saya tak ada tersekat lah. First degree tu saya keluar, saya ambil diploma pendidikan, saya jadi cikgu. Pada zaman saya dahulu, bila saya jadi cikgu pelajar-pelajar ni saya tengok bila hari guru dia sentiasa nanti tu. Dia akan berilah kita macam-macam, walaupun a piece of card ke, bunga seguntum ke, kita tak minta pun, tapi dia akan rasa berusaha untuk appreciate the teacher. Okay, saya rasa kadang-kadang saya rasa kesian pula budak ni nak keluarkan duit nak bagi kita bunga kan, kita tak minta pun. Okay, kalau mereka tak cukup duit juga dia akan buat secara group.
Okey, secara grup mereka bentuklah apa dalam gelas ke, tapi dikongsi ramai-ramai. Bagi saya begitu appreciation murid terhadap cikgu dia. Dan saya juga sebagai parents, bila tiba hari guru, sebab saya pun cikgu saya akan pastikan anak saya beri sesuatu pada cikgu dia. Walaupun dia kata tak perlulah, no, saya kata you must appreciate your teacher. So saya akan bawa anak saya pergi kedai beli something walaupun tak mahal something. Dan bila reaction cikgu tersebut, bila saya tanya anak saya macam mana your teacher suka, oh cikgu sangat suka, dia kata, walaupun you bagi dia sekepingkat ke sepenuh. Jadi bagi saya waktu tu tak sama dengan waktu sekarang ni. Pada masa sekarang saya tengok student ni dia rasa macam apa, tak perlulah itu semua, itu buang masa. Bagi saya cikgu tak minta pun apa-apa. Okey lah, you don't want to buy something but you appreciate dengan apa? Kata-kata, betul tak? Dengan kata-kata cukup. Tak perlu keluarkan duit. Jadi saya rasa dah semakin berubah. Kat mana nilai-nilai tu? Saya rasa macam mana nilai-nilai ni sekarang walaupun saya bukan cikgu lagi, tapi saya tengoklah pada dengan rakan-rakan saya yang lain ni, bila saya tanya, oh no lah, mereka tak adalah nothing. Jadi saya rasa macam dah banyak berubah lah. Jadi saya tak tahulah bila you menjadi cikgu nanti macam mana ya. Situationnya saya tak tahulah. Sebab pelajar sekarang dia dah banyak, macam mana nak cakap, dia dah banyak pengaruh daripada semua persekitaran dia. Jadi dia rasa cikgu ni macam dah tak perlu lagi. Okay, dia nak dapat info, dia boleh dapat daripada media sosial, daripada parents dia. Jadi dia bukan sepenuhnya dia dengan cikgu dia. Jadi bagi dia, info I can get from mana-mana. Website, media sosial, semua info saya dapat. Okey, saya tak pergi sekolah pun tak apa. Saya boleh dapat daripada bahan-bahan daripada sumber lain. Jadi dia rasa macam dia dah tak begitu attached dengan dia punya cikgu. Sebab saya dah tak jadi cikgu. Tapi bila saya bertanya kepada rakan-rakan saya, majoriti akan cakap macam tu. Saya kata dah tak seperti dulu lagi lah. Pada zaman saya kata pelajar, kalau nak ikutkan bunga tu saya rasa saya tak larang nak bawa balik berapa banyak bunga yang saya dapat. Walaupun kita tak minta kan. Kita tak minta. Okey, tapi mereka appreciate dengan cara macam tu. Dan saya pun mengajar anak saya, you must appreciate. Saya kata, you must appreciate. Saya yang keluarkan duit, belikan bunga untuk cikgu dia. Okey, jadi dia akan bawa lah satu beg tu penuh dengan bunga. Saya kata, you bagi pada every teacher you. Sebab saya dapat rasa because I'm a teacher. Okey, jadi saya rasa kat sini mungkin kurangnya macam mana nak cakap ya, kurangnya galakan daripada parents mungkin atau dirinya sendiri dia merasakan tak perlu. Ini yang saya nampak sedikit kelainan daripada dulu dengan sekarang. Saya pun mencari-cari juga mengapa terjadi macam tu ya. Sepatutnya cikgu tu you ikut. Macam saya ada seorang cikgu favourite teacher saya lah sampai ke hari ni. Saya selalu ingatkan dia sebab selalu teringatkan dia lah, memang dia the best teacher pada saya. Macam awak tengok kan pembelajaran sosial Bandura kan, nampak tak? Teori pemodelan semalam. Ingat tak? Ingat. Dia meniru, mematikan cikgu dia dekat situ. Kalau nak cakap cikgu tu tak bagus, bagi saya cikgu sekarang lagi excellent dengan kalau you tengok sekolah cikgu sangat bagus macam you lah besok jadi cikgu. Saya tengok student saya yang jadi cikgu pergi praktikum, they are very good. Very good cikgu-cikgu sekarang, mereka sangat energetik, bagus ya. Jadi saya rasa why pula student ni tak begitu appreciate cikgu dia ni. Saya rasa sangat heran. Okay, jadi you fikir-fikirkanlah sendiri mengapa perkara ini berlaku ya pelajar. Okay, you go here, this one. Next one. Okay, sempurnakan diri. Okay, sempurnakan diri di sini ada perlu peringkat kanak-kanak, of course lah, tak boleh nak sempurna lagi kan, semuanya dibantu oleh persekitarannya. Okay, you nak sempurnakan diri, you fikir sini, boleh tak you sampai sempurnakan diri? You dah bayar semua hutang PTPTN dah bayar? Belum kan? Betul? Belum doktor. Belum. Mana nak sempurnakan diri ni? Ada anak tapi belum berjaya. Betul? Saya belum sempurnakan diri. Okey, jadi sempurnakan diri bila sampai satu peringkat you rasa okey, saya dah buat semua kebajikan, anak-anak saya semua dah berjaya, saya pun dah berjaya, ekonomi saya pun dah mantap. Dari segi kebajikan, dari segi keimanan, dari segi agama you, semua you dah rasa begitu sempurna. Ini dia kata semua manusia lah akan berusaha untuk mencapai perkara ini. Okey, tapi dia kena penuhi yang stage yang bawah tu dulu. Barulah dia rasa sempurnakan diri. Bukan dia nak makan sangat pun pada masa waktu ni kan. Tapi dia rasa dia nak sempurnakan diri dan aspek-aspek macam tu lah.
dari segi kebajikan dia, dari segi ekonomi dia, dari segi kasih sayang, semuanya dia dah penuhi. Walaupun pada masa itu usianya dah mula meningkat kan. Jadi dia rasa hidupnya dah mula sempurna lah. Okay. Okay guys, ada apa-apa soalan? Kalau ditanya lah. Kalau bukan apa, saya Raja, can you hear me? Boleh doktor. Yes, doktor, boleh. Keluarkan teori-teori ni bukan apa ya, sebagai ulang kaji supaya anda ingat semula. Betul tak? Ingat semula teori-teori yang telah kita pelajari. Termasuklah teori Piaget ya, bukan Piaget jangan salah sebut. Teori Piaget iaitu berasaskan kepada peringkat-peringkat umur. Okey, yang bermula dengan peringkat sensori motor. Okey, peringkat umur Piaget ni you boleh tengoklah nota yang saya beri ataupun dalam mana-mana website ya. You bacalah ya. Jadi okey, ada pukul berapa dah 12. Any question? Sekejap ya. Ada soalan tak? Sekejap ya. Sementara tu saya nak tengok yang hantar ni sekejap ya. Saya stop presenting this one. Okay, saya bagi rest 5 minit sekejap. Ya, boleh? Boleh doktor, boleh. Saya bagi 5 minit sekejap, saya nak tengok ni apa penghantaran tugasan sebelum saya finalize sebelum anda ni masuk menduduki pentaksiran akhir lah. Sekejap ya Pejam. Sekejap ya, kita tengok ni, saya sedang buka ni, saya buka satu-satu ya, pembelajaran dan perkembangan pelajar group A. Tengok forum dahulu ya. Okey, forum list ni, forum monitoring. Okey, forum latihan pun you jawab dan forum tugasan tu yang penting you perlu jawab. Ya pelajar, saya dah kata 20 markah kat situ, jangan sampai saya call you lah. Okey, saya dah maklumkan hari ini. Okey, mana yang jawab satu-satu tu maka you tak lengkap ya. Dan mana yang you jawab penuh tu pun saya kena tengok jawapan you. For example, saya cuba buka satu kat sini, salah seorang pelajar, saya akan mention nama lah. Panjang sangat dia jawab ni. Okey. Bila dia hit rakan dia, saya setuju dengan pendapat yang diberikan. Zaman sekarang ni titik. Jadi di sini saya tak boleh nak bagi dia markah penuh Maybe saya bagi dia berapa markah kat sini. Kalau kat sini 1 markah, maybe saya bagi half. Kalau kat sini 2, maybe saya bagi dia 1. Okey, jadi jangan ingat hit daripada rakan itu tak penting ya. Hit daripada rakan itu sangat penting. Hit terhadap jawapan rakan itu sangat penting ya. Kalau you bagi jawapan you saja, you tak hit, you tak respon lah jawapan rakan, 2 orang jawapan rakan saya akan kira 2 ya. Itu akan mengganggu you punya markah. Sudah 80 orang right Azrin? Ya doktor. Okay, Jennifer Kimnes mana? Where are you? Di sini pun belum complete lagi ya. Okay. Sebab saya sudah tutup waktu ke forum? Sampai hari ini kan? Open lagi ya? Yes, sampai hari ini masih lagi open. You all boleh bagi you punya jawapan yang you respon terhadap rakan. Now I buka assignment. Tugasan individu kumpulan A. Hanya ada 77. Berarti 2 orang tak hantar lagi. 3 orang tak hantar lagi ya. Not submit. 3 orang tu Efilia, Nur Faizah dan Nurul Syahira. Rakan-rakan yang mengenali mereka, saya ada buka tapak hari ni. Betul tak Azin? Hari ni kan? Ya doktor. Ya. Tolong masukkan hari inilah saya dah bukakan. Okey? Saya masih lagi membantu anda. Okey, untuk kumpulan, saya hope tak ada masalah apa-apalah. Okey. Jadi untuk journal tugasan individu, make sure you lampirkan you punya journal.
Okey, ada apa-apa soalan sekejap pelajar? Saya nak tutup aircon saya sekejap 1 minit. Sekejap ya. Ada apa-apa nak tanya lagi tentang tugasan khas? Ya, boleh tanya saya. Kalau tak faham ke apa ke, tanya sekarang ya. Nanti tak ada siapa yang akan bantu anda ya. Ya, Prem, any question? Prem? Doktor, Ya. Ada setakat apa-apa ni tak? tak ada. Azrin? Tak ada, Doktor. Okey, sebelum saya akhirinya, I just nak minta sedikit feedback lah ya daripada yang tak hadir tu biarkan dia. Saya dengan Azrin dah kena pasti yang tak hadir. Kalau anda nak backup anda punya ketidakhadiran tu dengan surat, tolong berikan pada Azrin ya. Anda boleh ambil foto ke, snap gambar ke ya. Atau surat-surat yang anda pergi ke hospital ke, hantar bapa pergi vaksin ke, whatever lah. Anda sendiri pergi vaksin ke tak boleh hadir, macam hari ni ada seorang tak hadir kan. Dia kata dia bawa, jadi pergi vaksin, okey lah. Tak apa, tapi saya perlu ada surat. Okey. Sebelum tu saya minta ya. Saya akan cari lawak kat sini ya. 3 orang lah, boleh? Untuk beri sedikit feedback tentang KPP 3014. Saya bagi awak masa dalam 3 minit saja. Okey, cuba fikirkan sekejap ya. Boleh? 3 minit saja. Ya, Azrin. Siapa seorang lagi? Awangku. Okeylah, monitor last lah. Kita minta pelajar lain dululah ya. Saya minta sedikit feedback daripada anda ya. Sepanjang yang anda dah belajar untuk, boleh belajar? Boleh kita buka kamera? Saya pun buka kamera saya, boleh? Buka kamera. Okey. Okey, pelajar boleh seorang volunteer lah untuk bercakap. Saya tak payah panggil nama lah. Boleh sesiapa saja. Saya nak dengar sekejap sedikit feedback daripada anda lah ya tentang paper KPP 3014 dan saya harap anda tidak berjumpa lagi dengan saya ataupun tenaga pengajar untuk KPP 3014 sebab you dah move ke next semester lah. Paper ni tak perlu lagi sit lah. Okey, silakan seorang. Silakan. Sesiapa saja. Volunteer. Anyone? Student saya. Okey, anda masih lagi tak berpeluang pergi ke opsi, betul? Kalau berpeluang pergi ke opsi, tersempak dengan saya, you tegurlah saya. Mungkin seramai ni saya tak boleh ingat lah ya. Beberapa muka anda ni, muka-muka kat sini. So, kalau you jumpa saya, hello doktor, okey, perkenalkan diri ya. Saya belajar nak minum, betul tak? Kita boleh minum sama dekat kafe. Tahu abangku mungkin saya ingat lah dia punya muka ni, Azrin ni ya. Saya selalu panggil dia. Okey. Ya Azrin? Ya, anyone? Atau saya nak panggil sama? Sekejap saja, tak perlu lama. Ini adalah hari akhir kita bersama rakan-rakan anda yang lain ya. Okey. Siapa saja silakan. Berapa orang tak ada hari ini Azrin? 5 orang.
5 orang. 3 tu dah tentulah kan, dalam tangan 3 tadi tu kan. Seorang tu bawa pada dia vaksin ya. Anda semua dah vaksin ke belajar? Belum doktor. Belum. Belum doktor. Dah vaksin bagus. Dah doktor. Yes, okay. Saya nak seorang. Farid, Ken? Silakan Farid. Farid Faiz Fazil. Boleh Farid? Sedikit. Ya doktor. 1 minit saja. Just feedback tentang KPP 3014. Farid tak payah lama. Sekejap saja. Okey, apa yang saya dapat pasal KPP 3014 ni, saya dapat belajar teori-teori untuk remaja dan kanak-kanak supaya saya boleh aplikasikan dia kepada anak saya masa akan datang, cucu saya dan anak murid saya. Itu doktor. Okey, itu ingatan jangka panjang mesti disimpan dalam ingatan jangka panjang. Okey, Jua? Yes, Jua? So far sepanjang pembelajaran ni kan saya dapat tahulah gaya-gaya how to handle a class, how to handle each student, how to attend to their needs, macam prepare diri sendiri untuk jadi seorang guru yang berkebolehan, also jadi I don't know, parents maybe in the future. Good. Okay, good. Diana? Diana Iwan Natasha dia pening dengan rakan-rakan kumpulan dia ya? Diana? Yes, Diana? KPP ni adalah secara keseluruhannya saya banyak belajar tentang teori, lepas tu kaitan dengan personality, mengenali personality seseorang itu sejak dari akhir hingga ke peringkat akhir remaja. Lepas tu apa yang saya belajar lagi adalah sebelum ni saya memang tak pernah lagi dapat hari kumpulan yang saya pun terkejut dia orang bertiga tu ada masalah. Sampai cabaran ni. Ya, cabaran tu. Lepas tu saya bukan masalah anda ya, ini kebetulan mereka dalam ahli kumpulan anda. Jadi tolonglah mereka untuk selesaikan masalah ahli kumpulan. Yang penting you hantar tak tugasan kumpulan? Hantar. Tugasan kumpulan saya akan find out kalau tugasan kumpulan itu saya tengok banyak perkara yang you tak masukkan. For example, you tak masukkan bibliografi, saya akan kejar anda juga ya. Sebab ini semua pemakahan. Boleh? Jadi tolong apa yang saya minta dengan kumpulan ini, jangan keluar daripada grup yang dibentuk oleh Azrin. Okay? Sehinggalah saya final markah. Finalize all the marks baru you keluar. Sebab apa? Kadang-kadang student dia ingat, dah habis minggu 14 dia keluar. Okay Azrin ya? Kumpulan ni perlu dikekalkan sehinggalah saya finalize markah ke akademik. Ingat sebab bila ada masalah kita akan cari anda melalui ahli-ahli kumpulan, nombor telefon dan sebagainya. Jadi jangan keluar daripada grup. Mungkin ada arahan daripada saya, you punya journal saya tak boleh baca ke, saya akan text. Okay, hantar journal. Saya akan start marking dah. Separuh saya dah tengok, saya akan start marking, okay. Untuk doalah you dapat markah yang terbaik boleh saya dengar lagi suara from Prem? Prem, is it okay? Okay doktor, boleh. Overall daripada subjek ini saya dapat belajar tentang perkembangan seseorang pelajar, lebih kepada sifat pelajar and then bagaimana perkembangan pelajar setiap peringkat umur lah. So subjek ini membantu saya untuk menjadi pendidik yang tahu psikologi ataupun perkembangan seseorang pelajar. So pada peringkat umur tu dia nak apa and then boleh memahami seseorang pelajar tu lebih mendalam. Okay, so subjek ini sangat membantu. You happy with this subject? Yes, doktor, happy. Okay, good. Punita, where are you, Punita? Sudah keluar? Yes, Punita. Yes, Ayah. Untuk saya subjek ni akan bantu saya bila saya dah jadi seorang guru nanti, saya boleh lebih memahami pelajar-pelajar saya, especially remaja. So cara mengajar mereka, kalau tingkah laku mereka ada masalah,
senang untuk guide mereka. Okay. Alright. Thank you, Good Doktor. luck everybody. Okay, last kita lihat daripada dua orang anda punya monitor, awangku. Salam. Ya. Ya. Ya, yang penting tu aplikasikan ya. You perlu aplikasikan dan you boleh fikir ingatan you dalam ingatan jangka masa panjang. Okay, last from Azrin. Okay, silakan Azrin, your monitor banyak membantu anda ya. Silakan Azrin. Okay, untuk subjek KPP ni dia sebenarnya memang banyaklah membantu saya untuk lebih memahami perkembangan individu, daripada segi sosialnya, daripada segi emosinya, daripada segi kognitifnya melalui banyak teori-teori yang dipelajari. Sebenarnya saya pun dah belajar mengenai teori-teori tu masa diploma dulu, tapi bila belajar lagi sekarang waktu degree, jadi dia lebih menguatkan lagi ingatan tentang info tu dalam kepala saya. Bukan itu saja, dia juga membantulah untuk saya lebih memahami diri saya sendiri. Okay. Okay, kita beri tepukan kepada dua orang monitor anda ya, Awangku Zaini dan juga Azrin. Thank you so much, banyak bantu saya ya untuk rakan-rakan anda semua. Okay, thank you so much Awangku dan juga Azrin ya, memang banyak membantu saya lah. Saya rasa saya pilih monitor yang tepat lah. Okay, dan bagi saya ini satu pengalaman kepada mereka berdua, betul tak Azrin kan? Untuk apa, kawal you all ni, dia pun pening kepala juga ni bila saya kata Azrin keluarkan nama. Okay, kesian dekat dia tapi saya rasa okey lah, baguslah dia belajar akan bentuk dia punya apa, self confidence yang lebih bagus ya. Okey, belajar, kalau tak ada apa lagi, okey saya ucapkan best of luck lah dekat you all. Okey, ingat lah, jangan tak jawab tugasan khas. Kalau tak jawab, you all akan gagal. Okey, sekiranya ada masalah apa tadi, kesihatan, sakit, kita minta jauhkanlah, kita doa yang terbaik, betul tak kan? You perlu hubungi saya. Okay, jangan takut nak hubungi saya. You boleh hubungi saya. Kalau tak boleh dapatkan saya punya phone number, kontak Azrin ataupun you punya monitor Awangku Zaini, dia akan beri kontak nombor saya. And then you can call or text me. Okay, mengapa tak nak hantar? Okay, logically-nya tak mungkin lah sebab masa tu diberi, saya dah cakap semalam. Kalau saya, waktu tu diberi berapa hari bulan semalam ni, saya kata bermula berapa hari bulan? Mula semalam berapa hari bulan Nazir? 28. 28 is what date ah? 28 Isnin. Okay, Isnin tu kalau saya uploadkan, saya akan cuba uploadkan sebelum pukul 9. Okay, saya akan uploadkan, saya akan beri time pukul 8 ke 8.30 ke, you akan jawab dan saya minta sangatlah you utamakanlah paper saya dahulu ya daripada paper yang lain. Okay, jadi kalau you jawab paper saya tu, you nak hantar balik berapa hari bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 hari kan Azin? 28, 28 sampai berapa hari? Sampai 18. Berapa bulan? 18 Julai. Dekat mesin dia tak jumpa. Okay, 18 Julai. Ya, 18 Julai. Kalau saya kata jangan hantar 18, akan timbul masalah gangguan internet dan sebagainya. Betul tak kan? Jadi saya minta anda hantarlah awal ya. Hantar awal tu, kalau you start pada 28, maybe you ambil masa 1 minggu saja. Boleh tak? You ambillah 1 minggu saja. Janganlah you tunggu di saat-saat akhir baru you nak apa, hantar. Nanti gangguan internet berlaku. Jadi kalau saya kata hantar 28 tu, you hantarlah secepat yang boleh, you ambil masa 1 minggu, you sudah hantarlah. Kalau you boleh hantar dalam masa 5 hari tu, itu terbaik. Okay, you kena ikut cakap saya, ingat you hantar last minute, nanti ada masalah my guru ke whatever, kita tak tahu, you dah tak boleh hantar ke tapak, lagilah susah. Jadi saya nanti ingatkan awak tak hantar tugasan. Okay,
Jadi jangan ikut tarikh yang diberi. Yang kedua, saya akan uploadkan borang-borang untuk tanda tangan perakuan pelajar. Tolong uploadkan dan masukkanlah ke tapak yang saya sediakan. Okey, ingat saya sebagai penyelaras, saya akan beri soalan tu semua untuk semua grup tetapi ingat anda akan jawab pada tapak anda sendiri saja. Saya akan buka dekat situ tugasan khas grup A. You masuk dekat situ. Okey, jangan masuk mana-mana tapak umum, saya tak mahu. You tengok perkataan grup A tu. Okay, kalau you masuk dekat umum, dia akan campur dengan semua pelajar-pelajar daripada kumpulan lain. Sebab saya penyelaras Jadi saya nak you masuk dekat tapak yang saya sediakan. Ingat sebab senang saya nak kill. Okay, kalau tak ada apa lagi any question you can take my phone number from Azrin. Personal nak tanya ke, tak ada masalah Saya sentiasa bantu anda untuk dapatkan keputusan yang terbaik. Okay, can we stop here? Untuk nota, saya akan bagi sikit-sikit lah. Saya akan cuba bagi nota yang sesuai untuk anda jangan bimbang lah. Dan anda pun boleh cari nota daripada mana-mana sumber, tak ada masalah. Okay guys, anything, good luck everybody. Tahniahlah dah habiskan sampai minggu ke-14. Cuma yang ada masalah-masalah ketidakadilan tu saya akan contact mereka lah. Okay, ketua kumpulan nanti tolong bagi kerjasama. Okay guys, take good care, stay safe. Okay, stay healthy. Ya, sama-sama. Ada teks kat sini. Chat kat sini. Okay. Okay, belajar. Take good care, stay healthy, stay safe. Jangan lupa ambil vaksin nanti Okay, so you all boleh datang ke UPSI lah. Okay, pelajar, apa pun saya ucapkan selamat berjaya. Semoga mendapat markah yang terbaik. Okay. Sama-sama. Siapa ni? Nur Afika. Okay. Sama-sama. Alright, saya sedang baca you punya teks ni. Okay. Alright. Can I snap your photo? Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Your photo. Alright. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Farid. Love you, Doktor. Thank you. Alright. Love you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Take care, Doktor. Good luck semua. Good luck. Thank you, Farid. Okay, bye-bye pelajar. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.